Pergi. Banyak sangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengar Ini tak pasang lagi ah. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'in. Amma ba'du, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Pertamanya saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya juga dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan, untuk kita memulakan kuliah sebagaimana yang telah dijadualkan, bagaimana yang telah diberitahu oleh imam kepada saya lah. Kuliah ini sebenarnya saya ambil daripada kuliah lain sebenarnya. Dah imam ni kejau saya banyak lama dah sebenarnya, jadi saya segan lah. Hampir setahun dia ikut saya minta tolong, jadi saya pun mana ada kelas malam ni ada kelas tempat lain lah. Jadi saya ambil kelas tu bawa kemari hari ni. Sana batalkan gitulah. Dan kelas ini saya rasa sebagaimana yang saya janjikan dengan imam 2 minggu sekali imam 2 minggu sekali saya boleh buatlah insya-Allah. Kerana saya sebenarnya penuh malam. Masjid Negeri lah, Bakau Batu lah, Malim lah, penuh malam. Tapi oleh kerana itu saya banyak kali saya ngelak-ngelak juga imam kata nak panggil datang kemari. Jadi saya tak berkesempatan, tapi dah nampak beria-ria sangat minta itu. Jadi saya kalau tak tunaikan hajat ni maka saya tak rasa tak sedap hatilah. Pasal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada hajatan nas qadallahu hajatahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, saya tahu saya mungkin satu hajat saja. Tuan-tuan banyak yang datang ni semua ada hajat untuk belajar. Man qada hajatan nas, barang siapa yang menunaikan hajat manusia, ya, qadallahu hajatahu yaumal qiyamah. Allah menunaikan hajatnya pada hari kiamat. Dan saya ada satu hajat dan tuan-tuan banyak hajat, saya lagi banyak hajat, macam-macam hajat saya. Kalau saya nak tuliskan dalam post-cap paper tu penuh hajat macam-macam. Ada yang dah tertunai, ada yang belum tunai, ada yang wallahu a'lam bisawab, tunai tak tunai. Kita pohonkan je pada Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan kepada hajat-hajat itu tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebenarnya ada bincang dengan imam berkenaan dengan apa subjek yang kita nak baca, bukan nak mengajar. Saya tidak bertujuan untuk mengajar. Saya tahu tuan-tuan semua bukan pertama kali untuk belajar yang ni. Banyak lagi guru lain yang dah mengajar. Banyak lagi kitab-kitab yang tuan-tuan dah baca dan dah baca, dah belajar dengan guru-guru yang lain dan sebagainya. Jadi bukan tujuan untuk mengajar. Saya nak membaca dan nak berkongsi pengalaman. Nak berkongsi apa yang tuan-tuan ada dan apa yang saya ada. Kita kongsi bersama untuk kebaikan bersama dan kita beramal bersama. Itu tujuan saya sebenarnya. Bukan tujuan nak mengajar. Tidak. Jauh tuan-tuan. Jauh untuk tujuan mengajar. Tetapi kita nak berkongsi ilmu pengetahuan yang kita warisi daripada para sulaf, orang-orang dahulu, pada para alim ulama dahulu, guru-guru kita dahulu. Mereka telah mendahului kita dan meninggalkan ilmu yang banyak. Jadi ilmu itu kita nak baca dan kita nak amalkan. Mudah-mudahan dia akan mendatang keberkatan di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, yang keduanya saya nak minta maaf lah. Kerana sebenarnya mata saya ni belum berapa jelas lagi.
belum berapa fokus orang katalah. Baru buat pembedahan, imam dah beritahu saya dekat 2 bulan dulu, tapi saya kata nantilah awal bulan nanti saya buat pembedahan mata dulu, baru tengok macam mana keadaan. Dan dengan berkat imam, saudara-saudara saya semua sekian, jamaah sekian, alhamdulillah pembedahan tu berjaya dan dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma nak menunggu orang kata apa, follow up yang pertama belum buat lagi. Dah sebulan dah follow up tu belum dibuat. Oleh kerana itu ada sikit je masalah, ya. Dan saya buat conclusion, membuat pendapat saya lah. Saya kata apa pun yang ada dekat badan kita ini, kalau kita boleh tukar, tak akan sama. Tak akan sama yang hilang dengan yang mengganti, tak akan sama. Yang dulu tu sudah berjasa dekat saya hampir 75 tahun. Sejak saya dilahirkan tak ke 75 tahun, lebih kurang. Dah berjasa. Yang ini baru lagi belum tahu. Belum tahu. Tapi sekat hari ini alhamdulillah boleh saya melihat dan membaca, dan juga bolehlah melihat tuan-tuan begitulah nampaknya, tapi belum berapa jelas lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memberikan kesihatan kepada kita, pada saya, pada tuan-tuan sekian, dapat kita bertemu kian kalinya untuk kita sama-sama bermuzakalah dalam ilmu ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, berhubung dengan kitab, tak kena berhubung dengan kitab ataupun rujukan ataupun kitab yang kita nak baca ialah kitab hadis, mustika hadis. Mustika hadis. Saya ada bincang-bincang dengan imam, nak minta baca kitab turas bagi kitab tasawuf, namanya Tarqul Al-Ghisah. Ini kitab tua tuan-tuan. Tarqul Al-Ghisah ini ala tariqatil Muhammadiyah. Itu kitab tua-tua. Kitab itu saya ingat tak banyak baca di sini, di Melaka ni tak ada. Kitab ini banyak dibaca di Kelantan dan juga di Kedah. Kitab ini banyak. Tapi imam kata kita baca apa? Mustika hadis. Jadi tuan-tuan mungkin dah ada mustika hadis. Mungkin dah belilah. Belum beli lagi belum beli, kena belilah. Simpan kitab tuan-tuan. Simpan kitab satu macam ini, beli, bacalah, belajarlah. Besok dah habis baca, kita tahu kat rumah apa kita nak buat. Wakafkan. Wakafkan kepada anak-anak. Tuan-tuan dia kat rumah ada tak satu Quran yang tuan-tuan baca daripada dulu sampai sekarang? Atau beli Quran, baca, lepas tu tukar lain Quran. Quran satu saja beli. Quran saya membaca masa saya sekolah Arab tahun 1 dulu ada lagi sekarang. Ya. Jadi kita baca Quran itu. Bila dah akhir tak nak baca nanti wakafkan kepada anak-anak. Gitu. Tujuan saya, kita nak buat wakaf banyak-banyak tak ada tuan-tuan. Tapi kalau kita dapat beli kitab satu, kita wakafkan, dapat kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewakafkan kitab, mewakafkan ilmu. Jadi tiap-tiap kali orang baca buku tu nanti, kita dapat pahala, insya-Allah. Selain daripada masa kita belajar macam ini, kita belajar, kita dapat beramal dengannya. Kita dapat membaca hadis, dan mungkin kita boleh mengambil faedah daripada hadis itu. Kerana tuan-tuan, pengalaman saya, ada hadis
yang saya baca sekali saja dalam satu umur. Seumur hidup itulah sekali saya jumpa hadis. Sedangkan hadis ini panduan hidup. Hadis ini panduan hidup. Sekali saja jumpa, macam mana nak buat panduan? Macam mana nak buat panduan, tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan dah belajar banyak. Ada yang belajar 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Cuba tuan-tuan duduk-duduk baca satu hadis yang dah belajar. Boleh tak? Begitulah tuan-tuan. Tapi kalau ada kitab, kita boleh rujuk kitab. Saya baru ingat dulu ada satu hadis saya belajar. Sekarang ni baru jumpa. Dah begitu lama belajar. Bukhari, Muslim ke apa, sekarang ni baru jumpa, baru sekali. Baru jumpa. Ingat dulu hadis ni ada baca. Begitulah tuan-tuan ya. Jadi saya berharap tuan-tuan boleh beli kitab, miliki satu kitab, ya, beli tak mahal. Kemudian kalau boleh lah, masjid juga simpan kitab. Boleh gunakan duit tabung masjid, beli 20 kitab ke, simpan kat situ. Tulis situ wakaf masjid. Siapa datang nak belajar tak bawa, terlupa, ambil je kitab tu. Pasal Nabi bersabda dalam satu hadis, dia kata, kun rabian wala takun hamisan. Jadilah kamu 4 jenis orang, 4 jenis manusia, 4 jenis manusia. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Orang alim mengajar macam, bukan nak contoh saya, macam saya lah mengajar. Tuan-tuan boleh tidak? Boleh. Siapa kata tak boleh? Siapa kata tuan-tuan tak boleh mengajar? Siapa kata tak boleh mengajar? Semua ni boleh mengajar, tapi mengikut tahap masing-masing. Ada orang boleh mengajar macam Ustaz Abdul Samad, sekali dia berceramah mengajar, sejuta orang datang. Itu peringkat dia. Itu peringkat dia. Imam besar masjid negeri, sekali dia berceramah 400 orang datang. Itu peringkat dia. Ada ustaz datang mengajar 100 orang, tak apa, peringkat dia. Ada orang 50 orang datang mengajar, tak apalah, mengajar juga. Kalau tak ada 50 orang, nak buat siapa? Mengajarlah kepada anak-anak kita. Kerana besar fadilatnya mengajar. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat pun. Habis apa faedah kita belajar? Nombor satu, faedah kita belajar ni kita nak tahu. Bila kita dah tahu, kita dah belajar, kita amalkan. Tanggungjawab yang kedua dalam kitab yang disebut nanti. Tanggungjawab yang kedua, selepas kita belajar, kita amalkan, kita wajib menyampaikan. Wajib menyampaikan. Ada orang dia nak shortcut dia tu, tak payah belajar, tak payah sampai, senang-senang dia, tak payah belajar, nak sampai ke lagi, nak apa lagi, tapi akibatnya bagaimana tuan-tuan? Asun kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, boleh, mana tak boleh. Saya kata tadi, peringkat mengikut peringkat kita lah. Ya. Suami boleh mengajar tak? Boleh. Mengajar siapa? Mengajar isteri ke rumah.
Duduk-duduk baring-baring dekat katil tu, cerita lah tentang agama. Balik pergi sembahyang Jumaat, boleh tak cerita naik isi? Lepas sembahyang Jumaat dengar khutbah balik, boleh cerita tak? Saya nak tanya ikhlas, boleh cerita naik isi tak? Boleh jika kita mengikuti khutbah itu dengan tekun. Betul Mami? Kalau tak ikut, mana nak boleh? Mana nak boleh? Bila imam boleh mula je baca Alhamdulillah, macam-macam dah rosyok, mana nak boleh? Tak ada apa. Itu sebab tak boleh. Tapi kalau kita ikhlas, nyari apa belajar, tulis apa dia punya ceritanya, balik cerita dengan orang lain, khutbah cerita. Minggu lepas khutbah apa? Yalah, saya tahu lain masjid lain baca khutbah, kita tak seragam. Saya kalau tuan-tuan suruh cerita khutbah minggu lepas, boleh saya ceritakan. Tapi ini bukan tempatnya lah nak cerita tu. Tapi kita tanya diri kita, kita dengar tak khutbah hari lepas? Kalau kita tak boleh cerita dan kita tak dengar, persoalannya bagaimana sembahyang Jumaat kita? Bagaimana sembahyang Jumaat kita? Sedangkan rukun sembahyang Jumaat mesti didengari oleh 40 orang yang hadir, wajib mendengar khutbah. Itu sebab ketika baru-baru ni dia suruh 40 orang aja, saya lah di antara orang yang pergi jumpa telefon Jabatan Agama. Kata macam mana kita nak pastikan 40 orang cukup? Macam mana? Tuan faham tak cakap saya ni? Syarat Imam Syafi'i mesti 40 orang mendengar khutbah bilangannya. Kalau tak cukup 40 orang, tak sah sembahyangnya. Yang lepas ni 40 orang. Kalau dalam baca khutbah seorang terkentut pergi ambil uduk, dah tak dengar khutbah, dah tinggal 39. Macam mana nak sembahyang? Maka minggu kedua tu, minggu pertama tu saya bercerita dengan Mufti macam mana kena buat, kena tambah sedikit. Lepas itu kita lepaskan 250 orang, betul jadi boleh dada sikit lah, 250. Kalau 40 tu, ya Allah, semput. Pak Imam saya tengok, imam kampung saya lah, imam kampung lain saya tak tahu, nak sembahyang 40 orang tu ditengok. Cukup tak? Cukup tak? Ada 20 orang satu baris, dua baris 40 orang. Ada 2 baris, alhamdulillah cukup dah. Boleh lah, kamat lah. Kalau tidak cukup tuan-tuan, mengikut Imam Syafi'i, kita kena sembahyang. Tuan-tuan dah belajar kan, kena sembahyang zuhur. Begitulah tuan-tuan ya. Kun aliman, jadilah kamu orang alim, mengajar ya. Kalau tak boleh mengajar, kata Nabi apa? Jadilah kamu muta'alliman. Ini kategori kedua. Satu aliman, kedua muta'alliman. Muta'alliman maknanya orang yang belajar. Orang yang belajar. Macam mana orang belajar? Macam mana persiapan untuk belajar? Itu nak tahu tuan-tuan. Ini diterangkan dalam buku hadis, ada dalam hadis ni. Begitu juga orang yang mengajar. Macam mana orang nak mengajar?
Mesti buat persiapan, mesti ada ilmu, mesti ada kitab, mesti ada murid. Ada adab, kalau tengok dalam Ihya Ulumuddin, adab murid kepada guru, adab guru kepada murid. Betul kan? Itu tata tusila belajar di dalam Islam. Kerana yang kita belajar ni tuan-tuan, bukan sebarang ilmu. Ini ilmu agama. Nabi kata dalam satu hadisnya, barang siapa yang belajar agama, dia menggali pusaka nabi-nabi. Buku yang kita nak gali ni, yang kita nak baca ni, ialah pusaka Nabi. Nabi tak ada pusaka lain, tuan-tuan. Dia tak ada meninggalkan mah, dia tak ada meninggalkan tanah. Inilah dia yang tinggal. Barang siapa yang belajar ilmu agama, dia menggali pusaka nabi-nabi. Barang siapa yang belajar agama, dia menggali pusaka nabi. Dia belajar, dia amal, diberikan dia kebajikan di dunia, kebaikan di dunia. Di akhirat apa dia dapat? Disimpankan pahala untuk dia. Besar tak tuan-tuan? Besar. Berbanding dengan ilmu yang lain, tak sama. Begitu juga Al-Quran. Khususnya ilmu agama lah. Quran, hadis, fiqh, itu semua ilmu agama. Barang siapa yang belajar agama, dia menggali pesaka-pesaka Nabi. Pesaka yang ditinggalkan Nabi. Ya. Jadi itu dia punya kelebihannya tentang belajar ilmu agama. Kerana ilmu agama ni kita nak pakai. Hadis ini kita nak pakai. Bukan nak baca saja, nak pakai. Nanti kita akan tengok apa di hadis-hadis yang kita nak pakai. Kalau tidak, macam kita nak, macam mana nak beramal? La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima syi'tu. Tidak dihukumkan beriman seseorang itu kecuali apa yang dia nak buat itu mengikut apa yang aku kata. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima syi'tu. Hinggalah dia melakukan perkara yang dia nak laku tu mengikut apa yang aku kata. Kita tak banyak apa hadis macam ni. Tuan-tuan, tapi alhamdulillah kita bersyukur. Sungguh pun begitu, kita masih lagi beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita membaca hadis-hadisnya dan kita alhamdulillah akan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan penghidupan kita. Tuan-tuan sekalian, yang kedua, kun muta'alliman. Jadilah kamu orang yang belajar. Kun, jadikanlah. Jadi, bukan main-main, jadi. Bila nak jadi tuan-tuan, kena sungguh-sungguh. Itu je. Kerana ada sifat-sifat orang nak belajar. Ada sifat tertentu orang tu nak belajar. Kita tengok yang ketiga. Yang kedua tadi, kun muta'alliman. Jadilah kamu orang yang belajar. Kun awsani'an. Ini dia tuan-tuan. Awsani'an. Ataupun apa dia? Orang mendengar. Tuan-tuan, ini kita kiri belajar. Nombor satu, alim. Kedua, muta'allim. Orang yang belajar. Ada atau cara untuk belajar. Awsani'an. Atau mendengar. Ini tak ada atau cara. Ini atau cara dia. Dia dengar je. Tapi kalau orang nak belajar, dia ada kitab, dia ada catatan, dia ada tulisan,
Itu orang belajar. Itu belajar, tuan-tuan. Nabi bersabda dalam satu hadis, dia kata, al-ilmu fis sudur wal kitabu qayyiduhu. Ilmu ini di dalam dada dan kitab adalah ikatannya, pengikat bagi ilmu. Alhamdulillah banyak ulama-ulama kita sudah, dia ada ilmu dalam dada dia, tetapi dia menulis, mengikat antara satu sama lain. Sampai sekarang ada lagi Imam Bukhari yang menyusun ilmu hadis, menyusun hadis, sampai sekarang kitab dia boleh dibaca, tuan-tuan, insya-Allah sampai hari kiamat. Sampai kiamat, tuan-tuan. Kitab tu akan ada, kitab Bukhari Muslim tu akan ada. Setiap orang membaca satu huruf daripadanya, dia dapat pahala. Itu mencatat, tulis. Tulisan itu akan dibaca. Kalau ada kitab yang kita belajar, kita catat pada kitab, ada catatan itu, ada catatan saya masa saya sekolah Arab Gendah dulu. Ada satu kitab Aqidatun Najin. Saya belajar sekolah Gendah dulu. Catatan tu masih boleh dibaca lagi, tuan-tuan, dalam kitab tu. Tapi tuan-tuan, kalau kita jadi kategori yang ketiga, dipanggil sami'an, mendengar. Dengar. Buka telinga, dengar. Itu kategori yang ketiga. Jadi tuan-tuan tahulah di mana tahap-tahap pembelajaran tuan sekarang ini. Itu saja. Nabi cakap tu nak beritahu kepada kita di mana tahap kita belajar. Kita atas ke, atau peringkat yang belajar ke, atau peringkat mendengar. Semua tu ada pahala, tuan-tuan. Semua tu ada ganjaran. Dalam teori pendidikan, aku dengar, siapa ada guru sini? Teori pendidikan kata, aku dengar, aku lupa. Aku tulis, aku ingat. Aku buat, aku bertambah keyakinan. Itu teori pendidikan. Ya, teori pendidikan ni Ibn Maskawih pun ada dan sebagainya, teori pendidikan Islam lah, ya. Jadi kalau mendengar, dengar telinga, dengar. Kun sami'an, kategori yang ketiga, jadilah kamu orang yang mendengar. Tak salah kalau jadi orang mendengar, tapi ada kelemahannya di situ. Ataupun Nabi kata, wala takun rabi'an, jangan kamu jadi orang yang keempat. Satu boleh diusahakan. Yang kedua, muta'allim, boleh diusahakan dengan cara-cara dan sebagainya. Yang ketiga juga boleh diusahakan, boleh ditingkatkan kepada yang kedua, boleh ditingkatkan kepada yang pertama. Boleh tingkat yang pertama, boleh tingkat yang kedua, boleh ditambah baik lagi. Takkanlah kita, tuan-tuan, minta maaf, belajar 40 tahun tingkat ni sama saja. Mesti ada peningkatan ilmu. Mesti ada peningkatan ilmu. Taib, wala takun rabi'an, janganlah kamu jadi orang yang keempat. Siapa dia orang keempat ini? Inilah yang Nabi ceritakan. Orang itu mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Jangan jadi orang yang keempat. Sebab kalau jadi orang yang keempat, apa akan berlaku? Patuhlah, kamu akan binasa, kamu akan rosak,
Patuhlah. Wa ya'zubillah. Nabi kata, kamu kalau jadi orang yang keempat ini, kamu pilih orang keempat, kamu akan binasa di dalam hidup. Orang yang tak belajar Quran daripada kecil, tuan-tuan, bila dah tua tak boleh baca Quran. Apa nak buat? Apa nak buat, tuan-tuan? Tak boleh baca Quran. Saya jumpa banyak orang tak boleh baca Quran. Tak belajar sembahyang, tak sembahyang. Mak saya duduk, asyik kita salahkan mak, salahkan apa. Tapi kita hidup hari ni, apa nak buat? Yang akan tanya bukan mak bapak. Mak bapak betul dia salah, tapi dia akan menanggung dosa apa? Dosa tidak mengajar. Yang kita hidup hari ni, kalau tak tahu, dosa kita ialah dosa tak belajar dan dosa tidak beramal. La tazidu wazirata wizra ukhra. Orang lain tak boleh tanggung dosa orang lain. Masing-masing tanggung part dia tanggung. Ibu bapa kalau dia tidak mendidik anak dia untuk belajar, untuk baca Quran, dosanya ialah dia tidak mengaji. Itu saja. Adapun dia tidak beramal, tak boleh semayang, tak boleh apa, itu bukan dosa mak bapak. Itu dosa dia. Dia akan tanggung dosa dia, bukan dosa ibu bapa. So kalau kita tak boleh baca Quran, ya, jadi kita menanggung dosa kita. Apa lama nak tanggung? Tuan-tuan tengoklah. Saya dulu jadi ahli jawatankuasa untuk menduga ni kita punya pengantin-pengantin ni. Pengantin-pengantin dulu suruh baca Fatihah. Ada yang tak betul Fatihah, tuan-tuan. Ada yang tak betul Fatihah. Dah berapa? 25 tahun dah nak kahwin. Minta maaf, tuan-tuan. Ada orang yang tak betul baca Fatihah sudah umur 60 tahun. Macam mana buat, tuan-tuan? Macam mana buat? Fatihah adalah perkara penting. Semayang membaca Fatihah. Kan? Berapa kali Fatihah kita baca dalam semayang? Cuba kira, tuan-tuan. Berapa Fatihah? Ya? 17 kali. 17 kali satu hari semayang. Kalau ada kurang, maka ada yang tak semayang lah. Ya? Kalau kita nak bincangkan lagi tentang Fatihah ni, apa yang ada dalam Fatihah? Dia bukan mujarab nak baca, tuan-tuan, tak. Ada benda tu sebab diwajibkan dia baca. Dalam Fatihah tu ada benda, ada yang wajib. Wajib dibaca kerana wajib kita minta. Dalam Fatihah ada berapa perkara yang kita minta. Ada berapa perkara yang kita minta berlindung daripadanya. Itu sebab kita baca, tuan-tuan. Itu bila tiba masa nanti kita akan tengok, tuan-tuan, ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transfer mengingatkan kepada para sahabat. Dia kata, utlubil ilm, tuntut ilmu, talabil ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Ya, menuntut ilmu itu menjadi kewajipan bagi seorang lelaki dan seorang perempuan yang muslim. Wajib dia menuntut ilmu. Kenapa? Kerana tugas kita di dunia ini nak beramal. Kita nak beramal. Kalau tak ada ilmu, bagaimana nak beramal? Semua amal di dalam Islam ini nak ilmu. Semua nak ilmu. Man arada dunya fa'alaihi al-bilal, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil-ilm. Siapa yang nak hidup boleh bang? Atau nak terus? Tak tahu saya. Dah masuk? Belum masuk. Okey. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa nakkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dia ada ilmu. Ilmu dunia.
Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm. Dan siapa yang nak hidup selesa di akhirat, nak ada ilmu akhirat. Wa man arada umamaan fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang nak hidup dua-duanya, kena ada ilmu. Dan kita mesti nak hidup dua-dua, tuan-tuan, kerana kita akan hidup dua-dua, tak boleh lari. Kenalah cari ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Ya, Allah tidak zalim ketika Dia memberi kita kehidupan di dunia ni. Semua kemudahan Dia beri. Semua kemudahan Allah beri, tuan-tuan. Wa in tu'iddu ni'matallahi tuhsuha. Kalau engkau nak kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, kamu tidak akan dapat kira. Punya banyaknya nikmat. Persoalannya kita nak hidup dua negeri. Hidup di dunia tak sama dengan hidup akhirat. Allah memberikan kemudahan kepada kita hidup di dunia. Semua kemudahan Dia bagi. Tak ada satu yang tak bagi. Semua Dia bagi. Sebabnya Hasan Basri ketika anak murid dia tanya dia, "Wahai Tok Guru, kenapa kami lihat Tok Guru menghabiskan masa 24 jam, habis masa 24 jam, banyak mengerjakan perkara-perkara akhirat?" Apa Hasan Basri jawab? Dia kata, "Aku dunia aku tak risau. Semua Allah dah sediakan. Cari je sikit-sikit pun Allah bagi. Yang aku risau ni akhirat. Yang aku risau akhirat. Allah tak sediakan. Tak ada seorang pun yang Allah jamin masuk syurga, tuan-tuan. Tak ada. Nak tengok amal dia. So, tugas kita, nikmat yang Allah berikan di dunia ini, kita nak kena tukar. Banyak tak nikmat kita terima? Banyak. Tapi kena tukar. Jangan untuk dunia saja. Nak tukar jadikan akhirat. Allah tak beri kita makanan akhirat, tapi Dia beri kita wang. Bagaimana kita nak menukar wang ini menjadi kebajikan di akhirat? Inilah dia problem besar. Allah memberi kita mata untuk melihat. Di dunia kita boleh gunakan mata, tetapi bagaimana kita nak menukar nikmat penglihatan mata ini untuk akhirat? Kalau tidak, dia akan jadi dunia saja. Oleh kerana itu dalam Quran, Al-Quran, dia kata, ya, carilah dunia, tapi wala tansa nasibaka. Jangan kau lupakan akhirat. Carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berlaku baiklah, berlaku ihsanlah di dunia ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebajikan di akhirat. Inilah yang disebutkan. Prosesnya ialah nak menukar segala nikmat dunia ini nak menjadi nikmat akhirat. Kalau tidak, dia akan jadi nikmat dunia saja. Isteri boleh jadi nikmat dunia, boleh jadi nikmat akhirat. Macam mana kita nak tukar isteri ni tadi boleh menjadi kenikmatan kita di akhirat, boleh menjadi bekalan, makanan, penghidupan kita di akhirat. Boleh, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup selama 23 tahun ada menunjukkan caranya. Mata yang nikmat dunia ini melihat. Lihat semua ni kan, tuan-tuan? Semua boleh tengok. Bagaimana kita nak menjadikan mata ini tadi untuk tukarkan melihat supaya dia menjadi nikmat di akhirat? Nabi bersabda dalam satu hadis, "Uqtu a'yunakum hadzaha minal ibadah." Uqtu hadzakum. Uqtu a'yunakum. Berilah mata kamu. Ayun, mata. Hadzaha
minal ibadah. Peluang dia ataupun bahagian dia daripada akhirat. Macam mana lagi? Melihat kepada benda-benda yang mendatangkan faedah, melihat kepada Al-Quran. Tapi kalau kita tak lihat itu, lihat dunia cantik, hari pagi tengok isteri cantik, dapat itu saja, tuan-tuan. Dia tidak akan membuahkan ganjaran di akhirat. Oleh kerana itu, proses yang paling yang mesti kita buat ialah bagaimana kita nak tukar nikmat keduniaan ini menjadi nikmat akhirat. Duit, pangkat, kita ada pangkat nikmat dunia. Tapi bagaimana kita nak tukarkan pangkat itu menjadi nikmat akhirat? Kalau tidak, dia habis dunia saja. Pagi pergi kerja, petang dapat cukup dapat duit, habis belanja habis. Bagaimana kita nak tukar? Allah dah berikan nikmat. Pangkat itu adalah satu nikmat untuk kita mencari kebahagiaan dunia. Dan kalau kita pandai mengolahnya, kita tukar nikmat dunia ini kepada nikmat akhirat untuk menjadi bekalan kita di akhirat. Dan banyak lagi tuan-tuan kaki mata. Dan saya tengok tuan-tuan ada belajar Ustaz Nizam apa mengajar penawar hati. Penawar hati di situ banyak cerita-cerita ini. Bagaimana kita nak tukar nikmat panca indera yang 7 ini daripada nikmat dunia kepada nikmat akhirat. Dalam tu mungkin Ustaz Nizam dah ceritalah. Ya, bagaimana nak tukar? Jangan terlalai tuan-tuan. Pasal nikmat ni semua akan hilang. Mata hilang tuan-tuan. Saya dah mengalami. Ya. Lepas buat operation 3 hari tak boleh buka mata. Gelap dunia. Tak boleh berfikir, mati. Itu baru Tuhan tarik, bukan tarik betul-betul, baru tarik sikit. Nikmat melihat. Nikmat melihat. Cuba bayangkan. Kalaulah misal katalah kita buat operasi mata, lepas tu terus jadi jam mata. Banyak kawan saya ada. Buat operasi mata dua-dua, lepas tu terus jadi buta. 3 orang ada kawan saya. Kalaulah dulu dia ada beramal tuan-tuan, dia dah gunakan nikmat mata ini untuk faedah dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah. Dah tak ada pun dah buat. Cuba bayangkan kalau tak buat. Dulu kita muda, alhamdulillah sehat, melenting pun boleh, panjat pokok pun boleh. Tapi tu kita masa itu tidak beramal. Bila tua pun kita nak beramal, tenaga dah tak ada, mata dah tak nampak. Masa muda baca Quran pun tidak, dah tua pun nak baca Quran, tak boleh pula baca Quran, mata dah tak nampak. Apa nak buat tuan-tuan? Inilah dia disebut dalam ilmu tasawuf marhalatul raja. Marhalah kita menyerah diri. Tapi bolehkah kita menyerah diri tanpa usaha? Orang yang beramal, masa nikmatnya ada, kalau nikmat itu tak ada, Allah beri dia pahala. Contoh, orang yang tak sihat, sentiasa dia beramal, buat sembahyang sunat dan sebagainya. Tapi kalau dia dah tua, dia tak boleh beramal, Allah berikan dia pahala beramal itu kepada dia. Sama dia beramal. Kenapa? Allah kata, dulu masa aku beri engkau nikmat kuat, masa muda engkau telah beramal. Yang ini aku tak beri engkau nikmat kekuatan lagi, engkau tak boleh beramal, maka itu aku berikan pahala sebagaimana engkau beramal. Tetapi masalah kita tuan-tuan, masa kita ada nikmat, kita tidak beramal. Itu saja. Tapi bila nikmat itu dah pupus, kita baru nak beramal.
masa sudah habis. So tuan-tuan, saya kata masa dah habis, tapi sebenarnya masa dah belum habis lagi. Banyak lagi masa pada kita. Kita tahu ke bila kita nak mati? Tak tahu. So, ada lagi harapan kita untuk beramal. Buatlah. Ada harapan lagi untuk kita bertaubat. Gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita meningkatkan amal kita. Khususnya bertaubatlah. Nanti kita tahu tuan-tuan, banyak yang kita tak laku daripada kita lakukan. Tetapi yang pasti dalam umur tuan-tuan, umur kita ini yang ada ni masih banyak lagi ke atau kurang? Tuan-tuan jawablah. Saya katakan saya sudah 73-74 tahun lah katakan. Umur saya yang berbaki tu ada 74 tahun lagi. Atau 30 tahun lagi ke? Kalau ada 70 tahun lagi, alhamdulillah umur saya sudah 30, 70, 100 tahun lebih. Tapi yang pasti tuan-tuan, umur saya yang akan datang ini paling lama 5 tahun, 6 tahun. Itu pun paling lama kalau Allah nak. Tak ada sebanyak yang telah hilang. Tetapi yang banyak hilang itu tidak dimanfaatkan. So, kita tak tahu berapa lagi. Saya pun tak tahu 5 ke 3, 2 ke besok ke. Tak tahu. Tugas kita, beramallah sedaya upaya yang boleh. Dan mohonkanlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Ya. Kerana selagi kita bertaubat, Allah akan terima taubat kita. Taubat ini, dia kata, aku akan terima taubat kamu itu selagi apa? Matahari belum terbit di barat. Pagi tadi matahari terbit mana tuan-tuan? Timur ke barat? Timur. Alhamdulillah. Ada lagi peluang untuk taubat. Pagi tadi tuan-tuan bangun, ada bernyawa ke tidak? Itu yang kedua. Satu, matahari belum timur belah barat. Yang kedua, nyawa belum sampai ke khalqum. Tuan-tuan rasa khalqum, ada nyawa lagi tak? Kalau ada, mana ada peluang bertaubat lagi. Gunakanlah peluang yang sedikit ini. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Kerana Rasulullah bersabda dalam satu hadis, innamal a'mar inda khawatimih. Innamal a'mar inda khawatimih. Sesungguhnya umur kita ini dikira akhirnya, di tingkat-peringkat akhirnya. Kalau akhir itu pun tidak membuat perubahan, maka rugilah. Kenapa? Kenapa dikira akhir tuan-tuan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan luas pandangan. Kita dah hidup 70 tahun, banyak tak rasa? Banyak tak kita dah alami? Dah rasa susah tak? Dah rasa senang tak? Dah rasa sakit tak? Yang belum rasa apa? Mati. Mati. Belum. Tapi lainnya semua kita dah rasa. Dengan perasaan-perasaan yang ada itu, sakit, pening, susah, menderita, tidakkah meningkatkan iman kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau itu pun sudah tidak ada, maka mati sajalah yang ubatnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
manusia ini tidak akan puas hinggalah kematian datang menziarahinya. Habislah cerita, tak ada apa boleh buat lagi. Tapi alhamdulillah, saya kira umur masih kita ada lagi, malam ini masih ada lagi, besok belum tahu, kerana siapa cakap Piramli kita dapat, besok belum tentu untukmu. Betul kan? Tapi malam ni insya-Allah kata saya lah. Ada seorang murid saya, dia mengaji dengan saya. Lepas semayang, dia berdiri, tombak, meninggal dunia. Betul tuan-tuan. Meninggal dunia. Dalam kelas. Tak tahu. Itulah dia umur. Umur kita tak tahu. So, selagi kita bernyawa, pohonkanlah kepada Allah Subhanahu Taala, ya. Taubat banyak-banyak, mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan meletakkan kita di tempat-tempat yang baik, kerana barang siapa yang bertaubat, nescaya Allah akan ampunkan dosanya dan Allah bergandakan pahalanya, dan Allah akan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dengan sekira tidak dapat dikira. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingat cukuplah hari ini punya kelas. Saya tak sentuh kitab lagi, cuma saya nak ceritakan kelebihan belajar dan kelebihan kita belajar dengan cara yang sempurna. Dan saya berharap tuan-tuan dapat memiliki kitab. Kita akan baca kitab sama-sama, kita akan baca hadis sama-sama, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan rawi-rawi itu. Saya kalau baca hadis, saya akan ceritakan rawi itu siapa. Saya akan ceritakan rawi itu siapa sebenarnya. Kenapa kita mesti yakin dengan rawi itu? Inilah saya bawa satu contoh. Riwayat innamal a'malu binniyat. Rawinya ialah Sayyidina Umar. Kenapa mesti kita percaya hadis itu? Kerana dia Sayyidina Umar. Dia mendengar daripada Rasulullah. Wajib kita percaya, wajib kita beriman. Itu akan saya cerita. Siapa dia Sayyidina Umar? Itu dia kita akan bawa. Macam mana sifat Sayyidina Umar? Bukhari Muslim pun begitu juga. Hanya Bukhari Muslim ada masalah sikit. Ada masalah sikit. Banyak orientalis menakat hadis dia. Ya? Menakat hadis dia, mengatakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, tidak sahih. Kerana beberapa sebab lah. Nanti saya akan ceritakan. Salah satu sebabnya kerana Imam Bukhari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 tahun saja. Sedangkan Sayyidina Umar, Abu Bakar berjumpa dengan Rasulullah lebih daripada 25 tahun, meriwayatkan tidak lebih daripada 300 lebih hadis. Macam Imam Bukhari boleh meriwayatkan 5,000 hingga 10,000 hadis, sedangkan dia berjumpa dengan Rasulullah. Jaga baik. Itu sebab banyak orang cerita hadis ni tak sahih, hadis ni tak sahih. Munasabah tak? Orang yang berjumpa dengan Rasulullah 23 tahun meriwayatkan 500 hadis. Sedangkan Imam Bukhari yang tak jumpa Nabi, Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari, Imam Abu Hurairah, Imam Bukhari langsung tak jumpa. Abu Hurairah sahabat Nabi, dia berjumpa dengan Nabi 5 tahun saja, ketika Nabi berpindah ke Madinah. 5 tahun dia jumpa, 4 tahun lebih gitu. Tetapi dia menghafal 5,000 hadis sahih. Ini yang dinakat oleh orang barat. Kemudian ada cerita-cerita lain lah. InsyaAllah bila tiba masa saya akan cerita. Ya? Jadi kita nak
bahawa hadis yang kita ambil itu yakin dari segi rawinya, dan kita yakin kerana kita akan beramal dengan keyakinan iman kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya minta maaf pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikannya ada kebaikannya, ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna imanan fik wa yaqinan fi dinik warzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiratan qawiyah. Innaka rabbi al-hayyul al-qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm wa la hawla wa la quwwata illa anta subhanaka ya rabbi amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.